Selamat pagi. Dengan adanya pendedahan daripada SPRM kali ini, menjadi tanda tanya besar daripada netizen ialah, adakah Wan Saiful berbohong? Adakah Wan Saiful terkantoi berbohong? Dan apa tujuan sebenarnya Wan Saiful Wanjan itu berbohong? Kenapa beliau sanggup berbohong? Terutamanya di Dewan yang mulia, yaitu Dewan Rakyat. Sebagai ahli parlimen, beliau patut mempunyai integriti. Bukannya berbohong ataupun memfitnah ataupun menjual cerita yang mengelirukan Dewan, apalagi mengelirukan rakyat Malaysia. Ini apabila Wan Saiful kata, selepas sejam beliau mendedahkan, kononnya beliau disogok 1,7 juta ringgit supaya menyokong Anwar Ibrahim. Wan Saiful kata dia telah dihubungi oleh SPRM. Tapi rupa-rupanya Ketua Pengarah SPRM sendiri menjawab dakwaan tersebut, yaitu Azam Baki. Azam Baki telah mengesahkan bahawa tiada pegawai SPRM yang menghubungi Wan Saiful. Jadi kalau Ketua Pengarah SPRM Malaysia ini dah pun menafikan yang kononnya ada menghubungi Wan Saiful, jadi siapa yang menghubungi Wan Saiful? Adakah itu hantu? Adakah itu adalah cerita kosong? Adakah itu penipuan besar Wan Saiful? Kalaulah dia tipu betul-betul, bolehlah digelar Wan Saiful ini penipu. Atau ada hukuman yang boleh dikenakan kepada Wan Saiful di Dewan Rakyat, yaitu menggantung Wan Saiful selama 3 bulan dan ditarik semua allowance beliau. Itu kan lebih elok. Kerana SPRM sendiri menafikan, takkanlah Ketua Pengarah ni tak tahu siapa yang hubungi Wan Saiful kalau betul Wan Saiful dihubungi. Saudara-saudara sekalian, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan tidak ada mana-mana pegawainya yang menghubungi Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wanjan berhubung pendedahan ajakan menyokong Perdana Menteri. Jadi sekarang siapa yang tertipu? Kesian jugalah kan siapa-siapa yang telah tertipu, siapa-siapa yang telah bersorak kononnya Wan Saiful berjaya mendedahkan perkara yang dirahsiakan, maka andalah yang termakan tipu. Kesian. Selain itu, kesian juga untuk Wan Saiful kerana apa yang dijangka beliau tidak akan terkesan juga. Apa yang cuba beliau timbulkan persepsi di parlimen, akhirnya kedapatan juga, terkantoi juga. Itu orang kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kena salai juga, kena BBQ juga. Bagaimanapun, Azam Baki tidak menafikan kemungkinan ada individu yang mendakwa anggota SPRM dan bertindak menghubungi Wan Saiful. Jadi dengan kata lain, Wan Saiful pun tertipu, Wan Saiful juga mungkin menipu. Sebab, kata Azam Baki, mungkin ada orang yang menyamar, lebih kurang ceritanya macam itulah, menyamar dan mempermainkan Wan Saiful. Tapi tak tahulah. Apa bukti pun kita tak tahu sebab Wan Saiful cerita itu di Dewan Parlimen dan dia tidak boleh didakwa di mahkamah kerana bercakap di parlimen, beliau dilindungi. Cubalah orang mencabar Wan Saiful supaya cuba cakap perkara itu di luar parlimen, maka akan adalah cerita yang sebenarnya. Saya telah menyemak kata Azam Baki dengan pegawai saya. Tidak ada pegawai saya yang menghubungi Wan Saiful. Mungkin sesiapa pun boleh menghubungi beliau dan mengatakan beliau adalah anggota SPRM, kata Azam Baki. Namun demikian, paling penting adalah Wan Saiful sepatutnya datang ke SPRM untuk membuat laporan, kata beliau. Jadi betul lah kan, kalau betul ada yang menghubungi Wan Saiful untuk menyokong Anwar Ibrahim dan kononnya disogok 1,7 juta itu, kenapa Wan Saiful diam-diam? Patutnya ini peluang Wan Saiful dedah kepada SPRM supaya Anwar Ibrahim disiasat. Adalah peluang untuk orang pergi hentam lagi Anwar kan, tapi dia tak buat pula. Jadi sengajalah tu kan, tak tahulah lah apalah yang difikirkan oleh Wan Saiful sehingga tidak membuat laporan. Kalau betul dia nak mengenakan Anwar Ibrahim, dia patut
membuat laporan kepada SPRM, tapi dia tidak pergi buat laporan. Wan Saiful mendakwa telah dihubungi oleh pegawai SPRM berikutan pendedahannya mengenai ajakan menyokong Perdana Menteri. Katanya dalam penulisan, tak sampai 1 jam selepas saya berucap, saya dapat mesej daripada pegawai SPRM minta saya hubungi mereka. Saya akan patuh, katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Terdahulu ketika sesi perbahasan titaian di Pertuan Agong, Wan Saiful mendakwa telah dihubungi oleh beberapa individu memujuknya supaya menyokong Anwar. Dakwanya lagi sebagai balasan sokongan kepada Perdana Menteri, beliau ditawarkan peruntukan 1.7 juta untuk parlimen beliau. Tapi mengulas lanjut, Azam berkata, apabila seseorang itu ditawarkan suguhan atau rasuah, mereka perlu datang ke balai polis terdekat atau pejabat SPRM untuk membuat laporan. Dalam hal ini adalah lebih baik Wan Saiful datang membuat laporan kerana beliau telah menyebutnya di parlimen. Ini bukan satu bentuk spekulasi, tetapi apabila beliau telah menyebut perkara ini di Dewan Yang Mulia, jadi adalah menjadi tanggungjawab beliau sebagai salah seorang pembuat undang-undang di negara ini untuk tampil ke hadapan. Kami nak tahu juga apa butiran-butiran lanjut yang disebutnya melalui perbualan telefon dengan orang itu. Itu penting kerana tugas kami adalah untuk menyiasat secara tulus, kata beliau lagi. Habis lawan Saiful, sekian dulu, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini pastinya akan menggemparkan seluruh dunia walaun dan para penyokong Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Kalau semalam isu yang paling hangat apabila Sultan Selangor amat duka cita terhadap kebiadaban Hadi Awang, menyebabkan baginda duka cita kerana tindakan hina Raja-Raja Melayu. Selain daripada itu, ada juga yang mencadangkan supaya gelaran Tan Sri Hadi Awang ditarik balik. Ini pula yang berlaku. Diberitakan ringgit dibuka tinggi berbanding dolar AS mata wang utama lain. Pastinya yang ini walaupun tak akan sebarkan kepada para penyokong pembangkang Perikatan Nasional. Kerana yang ini mereka tak sanggup lihat, tak sanggup pandang. Memandangkan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, telah memberikan isyarat sebelum ini bahawa keuangan negara juga ekonomi negara berada dalam paras yang amat baik. Jadi, dengan berita ini, tak tahulah apa yang akan bakal dibuat oleh walaun. Ringgit telah dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat, mata wang utama lain. Hari ini, ringgit dibuka tinggi sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pada pagi, turut meningkat berbanding kumpulan mata wang utama lain, serta mata wang negara-negara ASEAN berikutan sentimen positif daripada kenyataan Bank Negara Malaysia BNM mengenai penilaian mata wang tempatan itu. Pada jam 9.05 pagi, ringgit meningkat kepada 4.7580 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada paras penutup 4.7585 kepada 4.7635 pada Selasa. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, jaminan Bank Pusat itu berkaitan penilaian ringgit membantu menambah nilai unit, tempatan dan keadaan ini dijangka berterusan sepanjang hari ini. Semalam, Governor Bank Negara Malaysia Datuk Abdul Rashid Ghafur berkata, ringgit pada masa ini telah terkurang nilai atau dinilai rendah. Berikutan itu, Bank Pusat berkenan telah meningkatkan perbincangan dengan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, syarikat korporat dan pelabur untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Kerajaan Madani tidak memandang ringan isu penurunan ringgit dan Bank Negara Malaysia telah dipertanggungjawabkan untuk memantau wang ringgit itu secara rapi. Muhammad Afzanizam berkata, peserta pasaran pertukaran asing juga akan menumpukan perhatian mereka kepada pengumuman inflasi perbelanjaan penggunaan peribadi PCI esok. Indeks dolar Amerika Syarikat kekal kukuh sekitar 103 mata selepas mencecah
105 mata pada 13 Februari. Ini akan menyediakan sokongan kepada ringgit walaupun keadaan tidak menentu masih berterusan, katanya lagi. Sementara itu, ringgit diniagakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama lain. Unit tempatan meningkat berbanding yen Jepun kepada 3.1623 daripada 3.1671 pada Selasa, meningkat berbanding pound Britain kepada 6.0322 daripada 6.0362 dan mengukuh berbanding euro kepada 5.1586 daripada 5.1625 sebelumnya. Ringgit juga mencatatkan prestasi kukuh berbanding mata wang negara-negara ASEAN lain. Unit tempatan meningkat berbanding baht Thailand kepada 13.2627 daripada 13.2782 pada Selasa dan naik berbanding dolar Singapura kepada 3.5404 daripada 3.5419. Ringgit juga naik berbanding peso Filipina kepada 8.47 daripada 8.48 dan meningkat berbanding rupiah Indonesia kepada 340 daripada 304.1. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Bye-bye.